hanya yang aku bersedianya kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah. Maka Sayyidina Rasulullah jawab kata, seseorang itu dia dapat bersama dengan mereka yang dia kasih. Bekalan untuk masuk syurga hak penting sekali, yang paling besar, anak kunci syurga yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalam ala ahabbin nasi ilaina sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilaykal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail, fatahahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah. Wa na'udzubika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idhna min syarril khalq wa khtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Engkau saja kami berada di waktu petang dan malam ini, dan dengan Engkau saja kami berada di waktu pagi. Kurniakanlah kepada kami kebaikan ini malam, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang sebelumnya dan kebaikan yang selepasnya. Lindungikanlah kami daripada kejahatan ini malam, kejahatan yang ada di dalamnya, kejahatan yang sebelumnya dan kejahatan yang selepasnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keadaan yang baik di dunia dan keadaan yang baik di akhirat. Peliharakanlah kami daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, sama-sama kita merasai, sama-sama kita menjadikan perasaan kita bahwasanya kita dapat perkara yang sangat-sangat bernilai harga dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah memberi kepada kita kepahaman agama, memberi kepada kita cinta kepada agama, kasih kepada agama. Ini adalah satu nikmat maknawi yang paling besar. Selain daripada nikmat hissi, nikmat maddi, nikmat yang kita panggil yang mata benda, duit piti, makanan dan minuman, pakaian dan umpamanya. Bila kita rasa kata kita dapat perkara yang bernilai, yang berharga mahal, maka datanglah tututan perasaan itu, tekanan, ada hamil, ada ba'ith,
daripada perasaan itu untuk kita mencintai Allah, untuk kita supaya kita mengucap alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah perasaan tekanan yang tersebut. Sekiranya kita tidak ada perasaan tersebut, tidak ada rasa dapat nikmat, dapat kebaikan daripada Allah, maka kita tak rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita memang kita menjauhkan diri dan kita boleh bila masa kita lalai daripada dia, kita tinggal arahan suruhan dia. Wal'iyadzabillah. Maka sebelum daripada saya nak sampaikan hubung kait dengan tajuk yang dibagi lebih dulu, saya bagi tahu bahawasanya tajuk yang diberi dan ataupun tidak diberi yang sebenarnya saya tak berkeahlian sangat di dalam di dalam tajuk tazkirah ataupun bagi kuliah. Kalau baca kitab bahasa Arab itu okey, insya-Allah taala. Tajuk-tajuk begini ni saya tak buka bidai, buka saya maknanya bidai saya lah. Oleh itu kalau penyampaian saya ni ada kekurangan ataupun ada kelemahan tu, saya minta ampun dan maaf lah, ataupun tak termasuk di dalam tajuk. Walau bagaimanapun, pertama kali yang saya ingin sebutnya, keadaan kita. Kita tengok kepada keadaan kita, apa yang penting bagi kita di dalam keadaan kita sekarang. Itu yang paling penting. Keadaan kita ni, apa yang sepatut kita mengerja, apa yang sepatut kita tinggal. Itu bercakap dengan secara ringkas. Itu masuk di dalam kata orang yang duk dana nafsah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kita menghitung, kita hisap, kita guna, kena tolak kah, kena tolak apa, sekarang 10, kena tolak 9 kah, kena tolak 8 kah, kena capu kah, kena himpun tambah kah. Kita kena baca biar betul keadaan. Orang yang baca keadaan betul, dia boleh ambil jalan, ambil pendirian untuk nak sampaikan kepada tempat yang dia tuju, matlamat dia. Itu yang paling penting sekali. Maka kita baca keadaan, kita kena baca, maknanya keadaan tu banyak. Keadaan kita sendiri, keadaan kita dengan orang yang lain, keadaan kita dengan Allah, keadaan kita dengan masyarakat, dengan negara. Katakanlah apa patut yang didulu, apa yang patut dikemudiankan. Maka setengah daripada tuntutan keadaan kita di hari ininya, kita mesti mengislahkan diri. Itu pertama kalinya. Membaikikan diri. Karena kalau boleh nak buat ayat gak, seolah Allah kata kita ni berada di dalam satu keadaan yang berhajat kepada pendakwah yang sebenar. Keadaan yang berhajat kepada Rasul. Seperti keadaan jahiliyah.
Tak ada dah yang boleh nak proses keadaan kita, nak membaiki, nak membetulkan keadaan kita, selain daripada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah begitu keadaan kitanya. Kerana sudah rusak, boleh dikatakan kita rusak belaka dah. Kita orang awam pun rusak. Pembaiki kita pun rusak dah. Kereta kita rusak. Pomeng kat sini panggil pomeng ke? Saya pun tak tahu. Pembaiki kereta tu lah. Pomeng tu. Pembaiki tu kita pergi hantar kedai servis kereta tu. Pomeng sendiri pun rusak juga. Pemikiran dia rusak. Pemandangan dia rusak. Alat hak nak buka skru. Sana panggil skru nak buka tu. Alat tu rusak juga. Bila rusak api ni, kena ada orang yang ketiga dah. Untuk nak baiki pomeng sendiri. Nak baiki orang yang rusak perkara yang rusak tu. Itulah keadaan kitanya. Boleh faham ke tak boleh faham? Serahlah. Satunya bahasa saya tu bahasa yang meliarkan sikit lah. Maaf lah. Rasa tak boleh nak dengar, susah nak faham tu, maaf banyak-banyak lah. Saya harap kata boleh faham. InsyaAllah ta'ala. Maknanya itulah. Oleh itu, di hari ini kita kata kita maklum. Tak ada Rasul, tidak ada Nabi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dia sudah tinggal kepada kita kaedah-kaedah dia. Kaedah-kaedah dia, kita kena mengikut kaedah-kaedah dia itulah untuk nak mengembalikan keadaan, untuk nak membaikikan keadaan. Kaedah-kaedah inilah kita mesti gunanya. Tiba kaedah-kaedah ini pula direka, dia dibangsa pula kepada agama, dibangsa kepada Rasul. Itu pula jadi rusak pula. Wal'iyadzabillah. Bertambah rusak di atas rusak nama dia. Macam mana? Wallahu alam, apa kehendak Allah, kita tak tahu. Kita harap bahawasanya natijah jadi baik bagi kita ummah Islam, jadi baik kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang berlaku, yang kita kata rusak, kita harap natijah dia adalah natijah yang baik bagi kita dan natijah yang baik bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk kitanya iaitu kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul adalah satu jalan, sebagai satu jalan, satu perkara untuk mengukuhkan, memperkuatkan akidah kita. Itu tajuk yang dibaginya. Yang sebenarnya kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu asas, satu tiang seri, satu batu asas di dalam agama, rukun agama. Siapa tidak ada sifat kasih, sifat sayang kepada Rasul, maka orang itu tidak ada agama baginya. Karena kita maklum bahwasanya
Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dengan katanya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh seorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga adalah aku yang paling kasih. Bukan kata kasih saja, kena ahabba, yang paling kasih, isim tafdil. Tak kata akuna habibahu, tak, dia kata ahabba, yang lebih kasih, yang paling kasih, min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia kesemuanya. Sayyidina Umar satu ketika radhiyallahu ta'ala anhu, dia bagi tahu perasaan dia kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, engkau yang paling kasih kepada aku. Selain daripada anak aku, ahli aku, pemilih aku. Maknanya engkau di kelas nombor 2, darajah nombor 2, duduk di peringkat nombor 2, tetap kasih aku. Yang aku kasihnya, kalau tak silap saya, dia kata family dia lah, isteri dia, anak dia, bukan diri dia, bukan dia sebut isteri anak, malaikat diri aku. Engkau yang paling aku kasih, malaikatnya diri aku saja. Dengan mana aku kasih kepada diri aku nombor 1, engkau nombor 2. Kalau yang lain nombor 3, duduk di kelas yang terkemudian. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata, la ya Umar. Bukan lagi. Belum lagi wahai Umar. Belum apa, wallahu a'lam. Cuba tengok di dalam tafsir atau huraian hadis, syarah hadis. Dengan mana begini tidak sampai kepada yang ditutup, tidak lagi iman yang sampai ke muncak, tidak sempurna iman lagi. Bagaimana kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Ambil hadis sana, mari tafsir. Ulama tafsir kata, la yu'minu ahadukum ay imanan kamilan, sebagai iman yang sempurna. Kemudian Sayyidina Umar diam sebentar. Selepas daripada itu, Sayyidina Umar bagi tahu perasaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali yang kedua kata, ya Rasulullah, engkau yang paling kasih kepada aku, sehingga diri aku sendiri pun aku lebih kasih kepada engkau. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, sekarang ketika ini barulah sempurna, barulah betul. Itu maknanya kasih kepada Rasulullah bukan semata-mata kasih, kena tinggi kasih dia, kena ahab, paling kasih sekali. Oleh kerana demikianlah sahabat Rasulullah dia gerbankan, dia sanggup menghabiskan harta dia, jiwa dia, ruh dia, kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fidaka nafsi. Begitu kita boleh ucap pada hari ini, fidaka ya Rasulullah, nafsi, diri aku, nyawa aku, badan aku, ruh aku, tebusan engkau. Bila nak tebuh engkau, nak melepaskan engkau daripada kecemasan, daripada bala, daripada seteru,
diri aku, ruh aku. Dengan kata mudah, aku sanggup mati untuk nak tebus engkau, untuk nak melepaskan engkau, ya Rasulullah. Mati-matian. Harta tak kena bercakap. Itulah rukun iman yang sebenar. Bila dah yang ini tak kena kata pengukuh dah lah. Tak hajat kepada pengukuh dah. Kerana dia sudah teguh dah. Bila kasih pada Rasulullah, bukan pengukuh. Bukan alat pengukuh. Semacam masjid ni, kita nak letak tiang satu lagi kat sini. Nak tambah pengukuh dia. Bolehkah? Tak payah dah, masjid ni arkitek buat sudah kukuh dah. Di awal-awal lagi kukuh dah. Kalau tak kukuh, kita tak boleh naik ke atas sini, tak boleh solat sini. Kemudian dia hajat lagi, tak hajat dah. Pengukuh ni dia, bila kita buat seperti kita buat rumah kapung-kapung ke, sudah buat tu dia hajat kepada pengukuh dia. Dia panggil apa? Dia panggil tungkak pula, tambah kat tengah-tengah. Tambah tengah, kerana nak pengukuh rumah tu bergojang, berkocok, panggil, kena tambah-tambah. Itu nama pengukuh, penguat dia. Adapun kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan pengukuh, dia sendiri dah sudah teguh. Kalau tak ada, dia runtuh. Pakat tak ada dah iman orang tu. Untuk jadi pengukuhnya, iaitu kena menjadikan dia tu ahab. Tu nak pengukuh lagi, untuk nak menyempurna. Semata kasih, asas dia mewujudkan akan kasih tu, hak tu ialah iman. Kalau tak ada kasih pada Rasulullah, tak ada lah iman. Untuk nak mengukuh, menguat dia, kena tambah jadi isim tafdil, kena ahabba ilaihi, yang paling kasih kepadanya. Sebab itulah ketika sahabat berkatanya Rasulullah kata, bagaimana kita maklum, iaitu mata sa'ah, bilakah nak kiamat ya Rasulullah? Rasulullah tanya, ma'adatta laha, apa yang engkau bersedia, engkau cadang buat persiapan untuk kiamat? Sahabat kata, ma'adatu laha katsira salatin, aku tidak sedia untuk kiamat banyak solat, dan tidak sedia banyak puasa, banyak sedekah, aku tak sedia banyak. Hanya yang aku bersedianya kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Rasulullah jawab kata, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu dia dapat bersama dengan mereka yang dia kasih. Engkau, awak dapat bersama dengan aku di dalam syurga. Bekalan untuk masuk syurga, hak penting sekali, yang paling besar, anak kunci syurga yang paling besar, iaitu mahabbah, kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita berhajat pula kepada, di sini berhajat kita pula kepada definisi kasih pula. Definisi kasih ni apa dia definisi kasih? Kasih. Apakah pengertian kasih? Apakah pengertian hub, mahabbah? Bahasa Arab panggil kasih itu hub ataupun mahabbah nama dia. Apa dia kasih? Kat sini ada diberi kata arti kasih, iaitu ittiba', ikut Nabi. Dengan mana apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tinggal, kita tinggal. Tak boleh kita buat apa yang Nabi tak buat. Kita buat
apa yang Nabi buat itu satu pentafsiran. Itu satu daripada perkara yang mengelirukan, tafsiran yang salah, yang tak betul. Tidak ada di tafsir begitu. Kerana mahabbah di dalam bahasa bukan makna ittiba'. Ittiba' itu satu arahan asing. Ittiba' itu adalah di tafsir ta'ah. Kalau kata ta'ah, ikut, itu baru ittiba'. Dia adalah tafsir bil lazim. Satu daripada lazim kasih, dia ittiba'. Kamu dia berhajat pula kepada definisi ittiba' itu apa dia pula. Dengan secara halus. Kalau kita kembali kepada bahasa Arab, ma'ajim bahasa Arab, qawamis, qomoh bahasa Arab. Penting di sini, di dalam kita nak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, salah satu daripadanya kita kena faham ma'anil mufradat dia. Kita kena tahu cakapan syarak, cakapan Allah dan cakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, adakah dia murad makna lughawi ataupun adakah dia kena maksud dianya makna syar'i. Kita kena tengok kat situ pula. Kalau makna lughawi kita kena kembali kepada makna lughah. Kalau makna syar'i kita kena kembali kepada makna syar'an, makna pada syarak. Ini penting kedua-dua. Kalau kita keliru di antara dua ni, kalau kita salah di antara dua ni, yang dikandak dengan makna syar'i, kita kata kat sini makna lughawi. Yang syarak kandak makna lughawi, kita letak makna syar'i. Rosak habis. Boleh faham ke tak boleh faham? Contohnya, kalau contoh ni untuk nak mendekat, kalau tak betul pun tak ada masalah, tukar contoh lain lah. Contoh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, kullu bid'atin dalalah. Nak contoh hak lain tak pandai dah, ingat hadis tu ya. Alim dengan hadis tu ya saya. Dikatakan alim kerana pandai hadis yang seperti itu. 3-4 hadis dikata alim. Nak contoh tak pandai. Aqimus solah. Kita usul fiqh kita kan. Nampaknya hebat. Kita kena pakai Quran dan hadis. Kita kena kembali pada Quran dan hadis. Suruhan Allah Subhanahu wa taala pada al-amru lil wujub. Kena wajib. Malaikat ada sarif, barulah ada sarif itu kepada sunat jadi sunat, ada sarif kepada jawaz, harus ibahah jadi harus. Contohnya aqimus solah. Sepanjang penyampaian dia aqimus solah, itulah contohnya, tak ada hak lain. Bolehkah? Hak lain tak tahu dah. Nak kembali ke gitu, faham ke? Kalau ajar mantik ke, apa? Definisi manusia itulah. Manusia hayawanun natiq. Tak pandai nak alih kepada definisi lembu pun tak pandai. Definisi kambing pun tak pandai. Definisi batu pun tak boleh. Al-insan ialah hayawanun natiq. Hebat, hayawan itu jenis. Natiq itu pasal. Jenis ni alapa kulli. Lapa kulli ialah kulliyum maqulun ala kathirina mukhtalifina bil haqa'iq. Hebat bunyinya. Minta tukar contoh sikit ustaz. Tak tahu nak tukar contoh dah. Itu maknanya, itu makna tak sampai. Tak sampai. Bertukar tu sangat-sangat bahaya. Ada Rasulullah bercakap kullu bid'atin. Adakah bid'ah di sini Rasulullah bercakap kandak dengan makna lughawi ataupun Rasulullah kandak dengan makna hak dia kandak tertentu?
Hak Rasulullah kehendak dengan makna tertentu, hak Allah kehendak dengan makna tertentu, itulah makna dia syar'an, makna dia pada syarak. Sebab tu ulama kita seperti Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih, dia bagikan al-bid'ah lughawiyah, bid'ah syar'iyah. Kena ada lughawi, kena ada syar'i. Rasulullah kehendak di sini kalau lughawi begini. Kalau Rasulullah kehendak syar'i, makna dia begini, definisi dia begini. Definisi tak sama. Definisi syar'i, definisi lughawi. Begitulah makna mahabbah. Kita tinggal itu sebagai contoh. Bila Rasulullah, Allah kata aqimus solah. Solah di sini makna lughawi kah atau makna syar'i? Tetap kat sini makna syar'i. Kalau pakai makna lughawi, sesak yang nyata sampai pada peringkat kufur. Silap definisi inilah silap di dalam mengambil hukum. Seperti kita buat alat kira tu, 2 capur 2 jadi 5, 5 capur 5 jadi 10. Bila alat tu tentu kita tekan tu bik natijah salah tentu dah. Bila kerana salah satu daripada kaedah dia, kaedah dia tu salah. Dia panggil mantik salah. Bila mantik muqaddimah surah masuk sur kulli, muqaddimah kubra sur kulli, natijah dia tu bik apa? Tu bik kulli ke tu bik juz'i. Itu orang tak faham kat situ, dia rosak di dalam qiyas nama dia. Di dalam beristidlal. Kena faham kat situ. Kalau sur juz'i, dia akan keluar natijah juz'i ke kulli. Dia mesti kita kena faham. Begitulah kalau kita kembali di sini, mana adakah mana mahabbah, ahabba, mana mahabbatur rasul, adakah di sini makna lughawi atau makna syar'i? Memanglah, memang kalau kita tengok dalil-dalil lebih kurang lah. Saya pun bukan tak pandai tengok pun untuk jadi kemah, untuk jadi kepercayaan. Saya tipu je tu. Kata tengok pada dalil-dalil, saya tak tengok pun. Buat-buat. Sebab bila saya duduk kat sini, saya kena angkat sikit diri saya, buat seolah-olah alim. Kena buat gitu. Tidak, tak boleh nak sampai kepada tajuk lah. Tak sampai. Kalau saya nak ajar tasawuf, saya angkat diri saya duduk kelas Imam Ghazali, Imam Junaid, baru boleh sampai tasawuf yang sebenar. Kalau tak naik kat situ tak sampai. Tak sampai. Buat ya, buat tipu ya. Tipu. Malam ni ke semua yang duduk dengar ni kena tipu saya ya. Kita tengok kepada hadis-hadis, dalil-dalil yang lain. Cuba tengok dalil hadis tadi. Kata, aku tidak mesediakan banyak solat. Aku tidak mesediakan banyak puasa. Kita tengok kat situ, kita faham bahawasanya makna kasih di sini bukan makna ittiba'. Turut penuh 100% Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah buat kita buat, apa yang Rasulullah tinggal kita tinggal, bukan. Sebab Rasulullah dia puasa, kadang dia puasa banyak, dia semaya malam, kadang banyak. Bila tak banyak semaya, tak ikut sunnah Rasulullah. Tak banyak puasa, tak ikut sunnah Rasulullah. Tak ada kasih pada Rasulullah. Sedangkan dia kata, aku sedia kasih pada Rasulullah. Faham ke tak faham? Oleh itu, kasih di sini, mahabbah di sini, mahabbah lughawi. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi, dia membagikan hub kasih itu kepada berapa? 7 kasih. Ini baru ilmu yang sebenar. Bila sebut hub, hub di sini, mahabbah sini, apa arti dia? Kita ambil satu tak masuk, satu tak masuk. Dalam satu di dalam bilangan itu mesti kena satu daripadanya. Seolah banding kata kita ni ada 3 orang. Satunya alim, yang keduanya yang sangat jahil,
Yang ketiganya antara alim dengan jahil. Yang berpura-pura alim. Seolah gitulah. Kita kalau tak orang alim, tentu yang berpura-pura alim. Kalau yang tidak berpura-pura alim, yang jahil. Tiga tu. Tak lepas kerana yang tiga ya, tak ada yang lain daripada tiga. Begitulah. Bila dah di sini, mahabbah ini, di sini makna yang dikandaki ialah makna lughawi. Makna lughawi. Makna lughawi iaitu makna dia raghbah wa ishq, mawaddah. Itu makna mahabbah, makna lughawi. Raghbah. Raghbah tu pula jangan ragbahan, raghbah ila raghbah fi. Kalau ragbahan makna benci pula. Di segi bahasa kata raghibaan, benci daripada, raghiba'anka, raghibtu'anka, aku benci kepada engkau. Kalau kata raghibtu fika, aku kasih, aku cinta kepada engkau. Kena kasih dengan mana? Kegemaran hati. Cinta hati, ikatan hati dengan satu benda yang dikasih. Rindu hati dengan yang dikasih. Itulah makna cinta ke, makna rindu ke. Itulah makna dia lughawi. Kasih yang pada makna lughawi satu daripada yang dikandaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lazim daripada kasih lughawi itu dia tak derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut Rasulullah qada hak mampu dia, hak di dalam hak sunnah. Dia ikut apa hak jadi keperluan, kewajipan di atas dia. Itu kelaziman kasih yang sebenar. Kalau tak sampai pada peringkat taat, nama kasih yang berpura-pura, kasih yang dikata saja. Tetapi tak mustahil. Kadang kita kasih sangat-sangat kepada seorang, kasih kepada isteri kita. Adakah kita taat kepada dia ke semua? Kasih sangat-sangat. Saya kasih kepada adinda, saya kasih pada adinda. Kita tambah satu lagi. Marah dia. Tapi dia bagi tak? Dia kata jangan tambah bang, kita tambah. Kita kasih tak dia? Kasih adinda yang paling kasih. Yang paling kasih tapi tambah. Itu tak ada mustahil. Sifat kasih masih ada. Paling kasih masih ada. Tapi perkara yang harus bagi kita boleh kerjakan. Tidak bernapian dengan kita kasih. Itu di antara kata kasih pada Rasulullah, kita usahalah supaya itu jadi modal yang utama bagi kita untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat dia berbekal dengan kata dia kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu di saat ini salah satu daripada perkara yang penting, kita meruangkan dada kita, meruangkan hati kita supaya kasih kepada Allah boleh mengambil tempat di dalamnya. Membersihkan hati kita, tazkiyahkan diri kita supaya akhirat boleh tertanam, boleh mengambil tempat di dalam hati. Kalau kita tak tazkiyah, ini satu problem dunia, problem kita di hari ini. Karena di hari ini kitanya kotor, cemar, najis dalaman kita. Ini hak problem yang sebenar. Di hari ini kita kena kembali kepada Ihya Ulumuddin. Satu tajuk Imam Ghazali buat, tajuk Tazkiyatun Nafs. Membersihkan jiwa kita, membersihkan dalaman kita. Kita hari ini keikhlasan kita tak ada. Tidak ada satu peperangan yang berjaya di dalam Islam malaikat masuk campur dengan dia oleh orang mukhlisin, oleh ahlillah, oleh ahlut tasawuf. Orang ni hak Allah beri kejayaan. Kita kena membersihkan diri masing-masing, pribadi masing-masing.
Mudah-mudahan Allah membaikikan masyarakat, Allah membaikikan negara kita. Di dalam membersihkan hati kita, membersihkan pertama kali kita mengikhlaskan di dalam ibadat kita, di dalam masalah ketaatan kita. Pertama kali, yang ini rukun pertama di dalam membersihkan hati, membersihkan diri. Imam Ghazali letak ilmu kelah yang pertama. Ya, kena faham betul-betul. Kalau tak faham nak membersihkan hati tak boleh. Apakah ikhlas, apakah bahaya ria, bahaya syirik. Kena faham dulu. Ilmu tu pertama kali, tak boleh lagi dah. Dia panggil aqabatul ula, bonggol yang pertama yang kita kena melintasinya. Kita membersih dengan ikhlas, dengan amanah, dengan sidik betul di dalam cakapan, dengan tawadhu' dan upamanya dengan zuhud. Mudah-mudahan kita dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membaikikan semua keadaan kita dan keadaan saudara kita, keadaan negara kita. Kita harap begitulah. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min sayyiatil akhlaq. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.